Baik. Dajjal ya. Kita masih bincangkan tentang sub-sub topik yang akan kita bincang dalam Dajjal. Dalam hal ehwal Dajjal. Kita sebut tentang apa secara sepintas lalu, bila keluarnya, bagaimana keadaannya. Sekarang sampai kita pada nombor 9, cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Boleh fitnah selamat daripada fitnah Dajjal. Kalau dah ada pada zaman itu, yang godaan yang begitu dahsyat, dugaan yang begitu besar sekalipun, ada orang yang boleh selamat, ada orang yang boleh safe daripada gangguan dia. Nombor 1, gangguan iman. Kemudian gangguan terpengaruh daripada dia. Kemudian gangguan daripada diganggu olehnya, dikacau olehnya. Akan selamat. Bermakna dari sekarang pun dah ada grup itu. Dari sekarang dah ada grup itu yang the untouchable ones. Tak boleh tersentuh oleh dia. Dia punya kacau, dia punya ganggu, dia akan ganggu bermacam-macam sudut. Bermacam-macam sudut, daripada sudut keimanan, pokoknya dia yang nak diragut ialah iman kita. Yang dia nak kacau ialah iman kita. Dia masuk dari berbagai sudut. Sudut pentadbiran, sudut politik, sudut kesihatan, sudut ekonomi, segala-galanya. Tetapi ada, kalau sampailah akhir itu pun imannya dapat pelihara, bermakna dari sekarang ada orang dah terpelihara. Bermakna segala apa yang dibawa, segala apa semua mereka dapat tangkis. Mereka dapat elak, mereka dapat tolak. Dan mereka tak suka nak ikut, mereka tidak terpengaruh pun sedikit pun. Ya. Dan kalau kadang yang ada diganggu sehingga susah dan payah, mereka dapat endure, dapat tahan pulaknya. Itulah apa, ada orang-orang tetap masih ada. Kalau dah ada pada zaman itu, nanti golongan yang selamat daripada fitnah Dajjal, dari sekarang sudah ada golongan yang selamat. Dari sekarang sudah ada. Baik, kita menyebutkan ada di antara amalan-amalan yang kita lakukan ialah baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir setiap malam. Ya. Di antaranya doa selepas baca tahiyat, selepas fil alamin innaka hamidun majid Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, tu baca sampai min fitnatil masiihid dajjal, semua kita baca. Di antaranya baca surah Al-Kahfi full pada setiap hari Jumaat. Itu semata pendinding daripada fitnah Dajjal. Baik, kita bikin pendinding, kita bikin tembok daripada fitnah Dajjal. Tapi jangan kita sendiri yang lopongkan tembok kita. Jangan kita sendiri yang runtuhkan dinding kita. Dengan apa? Dengan maksiat. Ingat, sedikit amal beserta taat kepada Allah Ta'ala mengelak maksiat jauh lebih berkesan daripada amal kita banyak tapi beriring dengan maksiat. Senantiasa beriring dengan maksiat, maka tak hasil amal kita. Tak hasil amal kita. Buatlah nanti macam-macam, syaitan ketawakan. Syaitan ketawakan. Kenapa? Kita dalam waktu yang sama minta berlindung sama Dajjal, tetapi dalam waktu yang sama kita sokong dia, kita support dia dalam diri kita. Tak boleh tidak ya. Jadi di antara cara selamat dari fitnah Dajjal, antaranya pindah. Kalau negeri yang banyak fitnah, pindah ke Hadramaut. Itu tempat yang direkomend oleh Allah Ta'ala. Sebab itu akhir zaman banyak orang nak pindah Hadramaut. Itu semua, gerak hatinya tu semua digerak oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi dah arah, pasti akan ada orang yang pindah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah apabila berlaku tentang akhir zaman punya fitnah, nak ke mana semua? Maka Nabi mengatakan ke Aqsal Yaman, Hadramaut, sana pendalaman Yaman. Pendalaman Yaman iaitu negeri Hadramaut. Selamat ya. Di antara tempat-tempat yang selamat sampai akhir zaman itulah Hadramaut. Amma Mekah Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Tetapi orang Mekah Madinah keluar dapatkan Dajjal. Amma Hadramaut dia akan masuk. Tetapi orang Hadramaut reject Dajjal. Jadi kalau kau nak stay dekat Mekah Madinah pun boleh, tapi kau kena pastikan kau jangan keluar. Kau jangan keluar. Kalau kau nak stay Hadramaut pun boleh, tapi dengan pastikan kau reject Dajjal. Jangan dalam Hadramaut kau pula semua orang reject Dajjal, kau dengan berapa grup kau saja yang accept Dajjal. Tak guna, na'udzubillah min zalik ya. Kena bermakna kau pindah Hadramaut ke, kau pindah Mekah Madinah ke Palestin ke, tetap kau kena jaga kau punya amal tu, kena jaga pendindingnya tu, kena jaga, dan tetap pendindingnya tu kena utuh, tidak boleh rosak dengan segala-gala maksiat ya, dengan segala-gala maksiat. Tahan berpindah ke tempat negeri orang-orang saleh tapi tak join orang-orang saleh. Pindah Hadramaut tapi tak ada belajar ilmu, duduk sana melata sini. Allah, sayang sekali ya. Tak bagus begitu. Pergi Mekah Madinah tetapi asyik shopping saja. Berapa minggu lepas, berapa bulan lepas, orang beria benar tau, ada yang sanggup jalan darat tau nak pergi Mekah Madinah pasal nak tunggu Imam Mahdi. Sekali tak dia nak jalan, ada jalannya, ada boleh buka apa setengah-setengah tempat, ada boleh curi masuk lah. Sempadan-sempadan kan tutup sekarang. Dia baru nak curi-curi, tak tahu Saudi dah buka visa boleh pergi umrah. Dah orang tu pergi umrah, lupa Mahdi, pergi shopping pulaknya, balik dah macam-macam barang, balik semula balik. Yang ada orang tahan pergi sana nak jalan kaki pasal apa nak tunggu Mahdi. Dah sampai syaratnya, kata setengah orangnya lah. Setengah orang kita tanya bagaimana.
Dan kalau selamat, tapi hati-hati kalau perkara yang menyalahi apa peraturan, takut nanti awak bahaya kan. Ini boleh kiranya seludup lari negeri kan, kiranya ceroboh masuk negeri orang. Hati-hati begitu. Ada orang sampai sanggup begitu. Tiba-tiba Saudi buka visa. Tak payah lari, tak payah seludup, tak payah menyelinap, tak payah apa. Boleh masuk dengan senang. Masuk dengan senang terus lupa Mahdi ke mana, Dajjal ke mana, Ben Daud juga yang dia pergi shoppingnya. Allah. Sayang 1000 kali sayang. Sayang 1000 kali sayang. Orang sedang nak protect diri pada Dajjal yang dia sanggup jalan kaki pergi Mekah. Kau dapat visa dengan mudah, kau pergi sana untuk tidak dengan sungguh-sungguhnya. Sayang sekali. Baik. Ke-10, Dajjal cuba hendak memasuki Madinah dan peristiwa seorang laki-laki mukmin yang kuat menentangnya. Berani. Dia jumpa Dajjal, disebut dia kafir. Tegak-tegak depan Dajjal, disebutkan Dajjal itu kafir ya. Dia ditentangkan Madinah. Dan dia ditikam oleh Dajjal. Yang penghabisan tu yang dibunuh oleh Dajjal, dibunuhkan Dajjal, mati hidup balik. Tetapi dia tak boleh bunuh untuk kali kedua. Dia tidak mampu untuk bunuh kali kedua. Baik. Kemudian Nabi Isa AS turun dari langit untuk musnahkan Dajjal. Ya. Ketika itu terbang Nabi Isa dari langit. Dia nampak Nabi Isa turun ya. Nampak Nabi Isa turun, lari Dajjal menyelamatkan diri. Maka segala pengikutnya semua tu, jangan percaya ya, Dajjal ni pembohong ya, pembohong. Segala apa yang disebutkan olehnya, semuanya tu tidak betul ya. Kalau dia bilang anda miskin, sebetulnya anda masih mewah. Dan ini ada solusi ekonomi begini-begini. Itu inti ikut itu solusi ekonomi yang tidak jadi lagi di Papa Kedana lagi. Dia bilang inti lapar, inti ada nourishment, kurang zat. Padahal inti masih sihat lagi. Masih boleh lagi, masih boleh tampung lagi, masih okey lagi. Anda lapar, anda kebeluran, nanti anda akan mati, anda gini, anak akan gini. Cakap betul bohong. Ada solusi makanan, makanannya pun bohong. Dia bilang anda sakit, ada solusi obatnya, sakitnya bohong, obatnya pun bohong. Semuanya. Makin dia kasih kita panik, kita ikut cakap dia. Kita ikut cakap dia, makin teruk lagi. Yang bagus ignore dia. Tengok ikut kayu ukur yang disebut oleh Rasulullah. Kayu ukur yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu kadar miskin? Apa itu kadar lapar? Apa itu kadar sakit? Apa itu kadar payah? Apa itu kadar susah? Kalau ikut kayu ukur aku, kita masih belum susah lagi, belum lapar lagi. Apa kadar lapar dalam Islam? Kadar lapar tu sampai dah tak boleh tahan apa semua. Yang sampai tulang belakang tak boleh tegak lagi. Kalau dia tahan lapar lagi, dia kolaps. Itu baru namanya kadar maksimum punya lapar. Yang Sayyidina Abu Bakar punya lapar. Yang mengatakan hanya perlukan berapa kepal dalam berapa hari, hanya berapa kepal saja untuk menguatkan tulang belakangnya. Bermakna selagi kau dapat berapa kepal, kau masih belum beri kebuluran. Kau masih dapat berapa kepal makanan, seketul ubi itu aja, dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali itu masih kiranya kau masih ada memerlukan memenuhi keperluan tubuh badanmu, masih boleh lagi. Of course lah, tak adalah ikan bawal lah, ikan apa, segala ikan 3 rasa lah, segala seafood, segala daging, segala apa semua tu, memang lain cerita lah. Itu zaman-zaman mewah ya. Tetapi kadar makan itu masih kira kadar belum lapar lagi. Tapi dia bilang anda kebuluran, anda begini. Dia kasih solution makan. Apa dia kasih makan, entah apa benda pun kita tak tahu dia kasih makan. Entah ayam pangkung ke, entah apa ke. Allah, entah daging badak ke, entah daging apa sop beruk ke. Wallahu alam, na'udzubillah min zalik ke. Entah yang tidak. Kau nakkan sangat ikut dia. Semua yang dikasihkan dia semua tu adalah semuanya tu bohong belaka semuanya tu ya. Bohong belaka. Nanti pada ketika itu orang semua dah bergantung harap dengan dia dan mereka sedar tahu. Kita ikut cakap dia kok makin lapar ya. Kita ikut cakap dia kok makin ekonomi makin teruk ya. Ikut ajalah sebab dia dah pakarnya kok, Allah. Tetapi nanti apabila sudah orang makin bergantung dengan dia makin tipu daya, dia makin jadi semua. Apabila Nabi Isa turun, dia lari tinggalkan mereka begitu ya. Tinggalkan mereka, lari semua. Mr. Dajjal, save us Mr. Dajjal. Agak orang panggil Mr. Dajjal agaknya lah ya. Allah begitu ya. Dia lari nak selamatkan diri dia tak peduli kita. Baru cuma kena tipu. Nanti yang lain semua cuba nak mempertahankan sendiri, cuba nak fight dengan Nabi Isa AS. Semua ditindaknya nanti ya. Baik, nombor 11, Dajjal mengepung Imam Mahdi ya. Ketika itu Imam Mahdi dan pada pengikutnya, mudah-mudahan kita berada dalam grup itu ya. Kalau kita masih hidup, kalau kita dah mati, mudah-mudahan kita dalam barzakh yang taman syurga ya. Raudatun min riyadil jannah. Baik, maka semua menghala pergi ke Palestin. Ketika mereka sudah berada di Palestin, mereka berada di Damsyik. Kemudian pagi subuh itu orang tengah nak sembahyang subuh dikepung oleh Dajjal dengan grupnya. Dia nak wipe out
Once and for all, habiskan. Inilah cita-cita mereka dari zaman dahulu kala. Nak habiskan umat Islam sebagaimana kaum Nabi Nuh try, mereka yang tenggelam. Kaum Ad try, mereka yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun try, Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perang Badar mereka try, mereka yang kekalahan besar. Perang Uhud mereka try, semua mereka try sampai the very last moment. Now in our hand. Mereka tengok semuanya. Orang semuanya semua dah sedikit-sedikit umat Islam. Dengan tidak ada peralatan. Mereka dengan kuat gembeling segala tenaga. Berpaduan mereka semua itu. Tentera bersekutu mereka semua nak gasak umat Islam. Ketika itu Nabi Isa turun. Ketika itu Nabi Isa AS turun di Manaratul Bayda, menara putih di Masjid Damsyik. Mana masjidnya? Wallahualam. Sekarang setiap masjid orang cat putih menaranya dan setiap masjid pasang tangga. Tangga apa? Pasang tangga, bukan tangga menara tu, tangga dari luar. Sebab Nabi Isa akan turun dari langit daripada bumbung menara itu, naik menara itu, turun pada outside menara itu. Akan turun begitu ya. Mereka pasang tangga. Sampai sekarang banyak masjid di sana. Dan hampir setiap mereka kalau mengatakan, menurut syekh kami, masjid kami lah ni. Masjid kami, bagus, Alhamdulillah. Mudah-mudahan, pokoknya salah satu daripada masjid kamu. Bukan masjid Batu Pahat, bukan masjid di Shah Alam, begitu ya. Akan turun. Larilah bertempiaran Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Ya. Baik. Nabi Isa membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi. Nabi Isa akan mematahkan segala salib. Segala salib dipatahkan oleh Nabi Isa. Dan akan membunuh segala khinzir kerana syariat. Syariat Nabi Isa dalam Injil, syariat Islam tak boleh makan daging babi. Tapi mereka makan daging babi. Menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Jizyah tak ada. Upeti tak payah bayar. Tax tak ada bayar. No more tax. Zakat masih ada juga. Zakat ditinggalkan, maknanya dibiarkan. Zakat masih tetap ada lagi. Zakat. Kemudian ucapan terakhir tentang Dajjal akan kita baca. Baik, sekarang kita masuk pada tajuk yang pertama. Muka surat 31 iaitu Dajjal pembawa fitnah. Pembawa fitnah. Ujian Allah Ta'ala menerusi makhluknya yang bernama Dajjal ini adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakan kepada umat manusia yang beriman. Semua ya. Paling besar daripada sejak Nabi Adam turun sampailah akhir zaman, itu paling besar yang 40 hari ini. Iaitu apa? Iman. Menerusi makanan, menerusi kesihatan, menerusi segala apa semua, pokoknya dia nak iman kita. Dajjal ini adalah pegawai tertinggi, wakil bagi Bani Adam, bagi pihak iblis. Bagi pihak musuh Allah daripada jin, number one-nya ialah iblis. Bagi musuh Allah paling besar dari pihak manusia, anak Adam ialah siapa? Dajjal. Dia adalah kuncunya iblis. Dia perwakilan tertinggi bagi kaum manusia dalam derhaka pada Allah Ta'ala. Dajjal. Dia number one. Maka sekutu dia dari pihak makhluk lain, jin, iaitu iblis. Sama-sama. Mereka, kenapa mereka bersikapnya begini? Sebab mereka putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Mereka tahu bahawasanya mereka sudah tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tahu bahawasanya dari utus Nabi demi Nabi, tetapi mereka ingkar. Mereka tahu Allah tu benar, Rasul-Rasul tu benar, tapi mereka ingkar. Dan yang mereka geramkan tu, mereka tak dapat beriman dan mereka tak nak beriman. Mereka tak dapat iman dalam hati mereka. Dan maka sebagai balas dendam, sebagai tambah angkuh dan jahatnya, kalaulah mereka nak dapat rahmat Allah Ta'ala tau. Mereka nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Lepas itu mereka nak perang, nak jadi raja, nak jadi king, nak kontrol dua. Nak rahmat lah tu, nak bagus. Tapi tak nak taat pada Allah Ta'ala. Nak dapat rahmat Allah Ta'ala, nak dapat anugerah Allah Ta'ala, tapi tak nak taat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana iblis. Nak jadi cheap juga, tapi tak nak sujud kepada Nabi Adam AS. Dajjal nak jadi pemimpin, nak jadi bawa apa kemewahan, nak jadi raja, nak jadi tadbir apa semua. Tapi tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat ya, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi jahat daripada zaman Nabi Musa sampai akhir zaman ya. Cip jahat mereka bila? Bukan pada zaman Nabi Musa. Yang pada akhir zaman. Begitulah umat Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi kita mengatakan ya, umat aku tak tahu mana yang lebih baik, yang awal ke yang akhirnya. Yang awal kepada sahabat, yang akhirnya akan bertemu dengan Dajjal. Kenapa boleh sampai yang akhirnya kok lebih baik? Yang akhir kan bukan sahabat. Yang akhir kan tak menjumpa Nabi. Apa asal pula yang akhir boleh jadi lebih baik? Boleh jadi lebih baik daripada martabat pada sahabat. Pasal ujiannya besar. Pasal sahabat jumpa Nabi tapi tak jumpa Dajjal. Kita pula jumpa Dajjal dan tak jumpa Nabi. Tak ke
tough dia punya challenge dia, tak ke tough dia punya fight dia, maka sanggup kerana Dajjal adalah wakil Yahudi yang terpaling jahat sekali, maka yang menentang dia adalah wakil umat yang terpaling baik sekali. Begitu ya, akan dapat ditentang oleh umat Islam ya, Dajjal. Dia sangat-sangat jahat. Tipu dayanya ya, tipu dayanya berbagai-bagai semua. Dan dia kerana dia ternyah daripada rahmat Allah Ta'ala, dia tahu, maka dia nakkan semua seberapa banyak orang akan jadi sama dengan dia, sama-sama tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Sama-sama tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatkan dia sayang sangat dengan kita, ingat dia concern sangat dengan ekonomi kita, ingat dia concern sangat dengan kesihatan kita, ingat concern sangat dengan hal-hal sosial kita, nak binasakan kita ada lagi, nak hancurkan kita ada lagi. Pokoknya ialah iman. Tentang yang lain tak begitu sangat. Iman nombor satu. Walau apa dia buat physically dan juga dengan spiritually dia nak binasakan kita. Itu dia punya paling jahat sekali, paling jahat sekali ya. Dan bermakna paling jahat di kalangan mereka bukan yang pada zaman Nabi Musa, bukan yang pada zaman Nabi Daud, bukan yang bunuh Nabi Zakaria, tetapi yang akhir zaman. Maka yang menentang mereka pun, yang baik di kalangan umat Muhammad pun di kalangan akhir zaman juga ya. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada ujian lain yang menyamainya, apakah lagi melebihinya. Zaman Hitler punya zalim tak macam dia. Zaman the Ming Dynasty, the Han Dynasty, paksa orang bikin itu, bikin ini. Zaman Fir'aun pun begitu, tak macam dia. Orang kan sebut Maha Fir'aun. Dia ni Maha Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Lagi dahsyat lagi. Berlindung sama Allah Ta'ala. Kan orang sekarang kalau dah geram sama orang tak cukup Fir'aun tau. Dia ni macam Fir'aun tak cukup. Dia tambah lagi Maha Fir'aun. Alamak, ada Maha Fir'aun tak pernah aku dengar. Ini Maha Fir'aun. Ada pula Maha Fir'aun, pandai pula orang mungkin sini kata gitu ya. Maha Fir'aun. Ini dia Maha Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Lebih dahsyat. Fir'aun semua tu di bawah dia semua tu. Bala tentera dia termasuk jin dan syaitan semualah. Dia orang rela. Sebagaimana jin dan syaitan rela berkhidmat semuanya tu untuk jatuhkan umat Islam. Mereka rela berkhidmat ya. Sampai mereka mengatakan, ya Nabi Isa, kalau kau mengaku sebagai Tuhan saja, segala bala tentera kami sujud kepada kamu. Berjota-jota semua sanggup begitu. Sekarang segala bala tentera itu di pihak dia. Dan di bawah Dajjal semua tu. Iblis deploy dia punya staff dia punya orang bawahan dia, semua tu dia bawa untuk support Dajjal, untuk support Dajjal ya. Semuanya tu disuruh untuk support Dajjal. Maka bawah tangan itu ramai di kalangan manusia dan jin dengan sihir, dengan pukau, dengan apa semua. Sebab itu tak boleh tidak. Sekarang kena banyak berdinding ya. Kena banyak berdinding dengan zikrullah, minta pertolongan Allah Ta'ala. Dinding paling besar ialah tinggal pada maksiat. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW ada bersabda, ma baina khalqi adama illa qiyamis sa'ah amran akbaru minad dajjal. Sejak Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam sampailah ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian yang lebih besar, dahsyat daripada Dajjal. Daripada Nabi Adam turun ya. Sebutlah kisah bahtera ujian zaman Nabi Nuh. Zaman Ashabul Ukhdud, bakar orang dalam parit. Apa-apa yang kita baca semua. Kezaliman raja-raja yang menindas Ashabul Kahfi. Semuanya itu. Semua tak ada apa. Zaman apa? Jeneral Yamashita. Masa zaman Jepun dulu. Semuanya tu. Allah akan zalim. Jepun masa takbirnya tu sangat-sangat zalim ya. Zaman Jepun tu sangat-sangat zalim. Ini lebih lagi zalim lagi. Lebih zalim lagi. Dengan tipunya, dengan jahat lagi. Dengan imannya lagi. Ya. Sejak Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Ujian ya. Dan kita sedang hadapi ini tuan-tuan ya. Kita sedang diambang ini ya. Kita sedang nak menempuh ini ya. Dari zaman demi zaman, dari zaman demi zaman orang takut ini. Jangan sampai pada zaman kita makin kita lalai dan leka. Jangan pada zaman kita makin kita tidak perasan. Dan itulah tanda Dajjal makin dekat. Kalau orang makin tak sedar, dia sudah makin dekat. Itulah tanda kiamat makin dekat apabila orang tak sedar bahawasanya kiamat sudah dekat. Apabila orang tak sedar kiamat dekat, itulah tandanya kiamat dekat. Baik ya. Jadi selalu kita katakan ya, kalau engkau nak selamat, kalau engkau ingin pada akhir zaman ni, kita cemas tau. Cemas, takut ditipu. Cemas, takut terpedaya. Cemas, takut imannya rosak. Cemas, takut ekonominya. Cemas.
Kalau kita nak rasa aman pada akhir zaman ini, kita ingin nak merasa aman dan tenteram pada akhir zaman ini, satu amal kau kena buat. Apa dia? Maksiat. Buat maksiat. Kalau boleh besar punya maksiat, kau akan rasa aman. Rasa aman tapi tak aman. Pada waktu zaman sekarang ini, merasa tidak aman lebih baik daripada merasa aman. Paling-paling tidak kalau kau merasa tidak aman, kau realize, kau sedar. Kau rasa tidak aman, maka kau jaga. Kau rasa tidak aman, maka kau zikir. Kau rasa tidak aman, maka kau elak. Kau rasa tidak aman, maka kau mohon pada Allah Ta'ala. Kau rasa tidak aman, maka kau istighfar. Itu semua tu sebagai pendinding dan penyelamat diri kita. Dapat merasa tidak aman pada ketika ini, itu satu rahmat. Jangan lupa Dajjal akan bawa nanti, dia tunjukkan tangan kanannya neraka syurga, tangan kirinya neraka. Syurga itu adalah neraka, neraka ada syurga. Samalah sekarang ini. Kalau aman itu adalah bahaya, bahaya itu adalah aman. The best is right now, if you are able to feel the danger, you can detect the danger. Kau boleh dapat rasa akan bahayanya, kau rasa sengsaranya, kau rasa payahnya, itu selamat. Jadi kau ambil langkah-langkah. Tetapi kalau engkau nak rasa selesa, buat maksiat. Terus dihijab oleh Allah Ta'ala. You don't feel worry, you don't feel bimbang, you don't feel panic, you don't feel anything. Bahkan dia rasa, nothing wrong. Yang aku takut-takutkan rupanya tak ada apa benda rupanya. Pasal kau dapat sedap. Rupanya aku bimbang-bimbangkan, rupanya tak ada apa. Rupanya everything still back as per normal balik semula. Allah. Sedangkan makin gelora. Fitnahnya makin datang. Sedangkan kau makin tenang. Kau hanya bukan dapat tenang. Hanya merasa tenang. Tetapi sebetulnya tidak tenang. Pada ketika ini terbalik. Yang rasa tak tenang tu selamat. Tak tenang, jaga, takut, cemas. Yang rasa happy dan selesa dan itu yang lebih bahaya lagi. Nakkan rasa tenang, nak rasa aman, buat maksiat. Kau akan rasa aman. Hanya rasa aman. Tetapi hakikatnya lebih daripada tidak aman. Hanya rasa aman. Dihijab oleh Allah Ta'ala. Terus kau tak nampak yang nama fitnah. Kau tak nampak yang nama Dajjal. Kau tak nampak yang nama ujian. Kau tak nampak yang nama tipu daya. Kau tak nampak yang nama perdaya. Kau tak nampak yang nama gangguan dan menyelinap dan masuk dan apa semua kau tak akan nampak. Kau hanya nampak macam everything is normal, everything is okay, everything is still fine. Buat maksiat. Banyak buat maksiat. Lagi kau akan rasa tenang, happy. Kau dihijab oleh Allah Ta'ala daripada nampak hakikat bahaya dan syaitan pun tak kacau kau. Dan kuncu-kuncunya dia pun tak kacau kau. Pasal kau dah jadi member dia. Kalau orang mukmin, syaitan jin dan syaitan manusia sekongkol untuk binasakan kita. Syaitan jin cocok dengan syaitan manusia. Syaitan manusia pun kacau kita, ganggu kita, komplain kita dan macam-macam semua. Menyusahkan hidup kita semua. Pasal kita bermusuh dengan dia. Kalau kau sudah buat maksiat, kau dah jadi member dia. Kacau pun tidak. Bahkan kau rasa comfortable, tenang. Tetapi kau dihijab dari kepayahan. Dihijab kepayahan. Jadi kalau begitu, mafhumnya. Kalau kau tinggalkan maksiat, kau buat taat, engkau akan rasa tidak aman. Dan merasa tidak aman itu selamat. Iaitu apa? Kau sedar bahawasanya memang dalam keadaan sekarang ini tidak aman. Merasa aman itu bahaya. Dia tidak alert. Dia tidak senantiasa bersiap siaga. Tak boleh ya. Baik. Oleh kerana itu, kesemua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda ya. Semua Nabi daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sebut tentang fitnah Dajjal. Kok dah sampai waktu kita bahkan leka dengan Dajjal. Jangan sebut ini, belumlah akhir zaman belum. Dari Nabi Adam sudah sebut. Dajjalnya akhir zaman, tapi fitnahnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Angkuhnya, degilnya, temahak dunianya, engkarnya, lalainya, tipu dayanya sudah ada ciri-cirinya tu, sudah ada ciri-ciri kedajjalan, sudah ada sejak Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam ingatkan tentang umatnya. Nabi Nuh yang begitu lama ingatkan umatnya. Kok zaman kita tak nak ingatkan? Zaman kita makin tak dikasih sebut. Orang kalau kita sekarang yang sebut, kita sebut dalam grup tentang akhir zaman fitnah. Orang nyampah tau. Orang ini tak ansub lah, tak ada cakap lain lah. Orang nak revive balik ekonomi, orang nak gitu sebut Dajjal dan apa. Orang menyampah tau kalau kita cakap-cakap begini semua tu. Itu tanda memang Dajjal dah nak keluar. Itu tanda fitnah dah makin melanda. Makin orang tidak sangka dan orang tidak duga. Ya, itu tandanya. Ya.
Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Wa inna Allaha lam yab'ath nabiyyan illa hazzara ummatahu dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Wa in yakhruju wa ana baina dhahranaikum fa ana hajiju likulli muslim wa in yakhruju min ba'di fa kullun hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah, Nabi punya concern terhadap kita ya. Nabi sudah sebut tentang Dajjal ini. Nabi sebut macam mana ya. Nabi mengatakan ya. Sungguhnya tidak ada satu fitnah, ujian yang Allah Ta'ala di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ujian ya, itu namanya fitnah ya. Fitnah. Fitnah kan benda palsu. Maka Dajjal bawa benda palsu. Fitnah bukan fitnah pulan buat zina, fitnah pulan merompak, itu saja. Fitnah orang dalam bahaya dia bilang tak ada bahaya. Fitnah orang jahat dia bilang baik. Fitnah orang dalam senang dia bilang orang dalam susah. Itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah Dajjal ya. Fitnah itu ujian maknanya ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali Nabi itu telah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal. Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus yang zaman-zaman dahulu pun sebut Dajjal. Kok zaman kita tak nak sebut Dajjal? Na'udzubillah ya. Saya yang ini baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir sekali. Dan kalian adalah juga umat yang terakhir sekali. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu. Allah. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi Zakaria akan bilang akhir zaman, akhir zaman. Confirm kamu takkan jumpa. Tapi fitnahnya dah diwarningkan dahulu. Pada zaman Nabi Muhammad bilang, aku Nabi terakhir dan kamu umat terakhir. Pasti Dajjal akan keluar pada zaman kamu. Allah, pada Nabi punya zaman, sahabat ke, tabi'in ke, kita ke, sama. Lepas itu semua dalam era umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya ia keluar dan aku masih ada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Nabi akan menentang Dajjal, akan menundukkan Dajjal. Ya. Dan jikalau ia keluar selepas kematianku, maka kamu semua bertanggungjawab untuk melawannya. Dan Allah Ta'ala sebagai penolong kamu sekalian. Allah. Ya. Setiap kali mesti kena tanggungjawab untuk menghujjah dengan Dajjal. Pakai otak lah. Pakai fikiran lah. Jangan semua enggihkan dia saja. Jangan jadi orang yang kabur matanya buta. Jangan jadi lembu cocok hidung. Segala apa semuanya itu, dah daripada fitnah Dajjal semuanya kau mengiyakan saja. Kau nampak hanya baiknya saja. Tidak ada curiga, tidak ada bimbangnya, tidak ada takutnya. Jangan begitu. Nabi suruh selamatkan diri kita sendiri. Hujjah sendiri dengan dia. Hujjah sendiri dengan apa? Every keterangan yang dia bawa semua tu check and verify. Itu namanya hujjah. Hujjah dengan diri sendiri. Kalau Nabi akan hujjahkan. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Maka Nabi tidak ada, tapi pesanan Nabi ada. Maka kita guna dengan pesanan Nabi untuk hujjah dengan dia. Apa yang dibawa, betul tak betul? Tak betul aku tak ikut. Walau 1000 manusia, 1 juta manusia bilang betul sekalipun. Aku tak mau ikut. Aku tak mau ikut. Kau paksa sekalipun aku tak mau ikut. Aku buat bodoh, aku tak mau ikut. Aku tak heran. Aku tak heran. Segala itu. Pakai akal fikiran. Bahasa kasarnya pakai otak. Jangan kau semua tu tengok, apa nak buat, apa nak buat. Apa nak buat kalau kau kena bakok. Apa nak buat kalau iman kau tercabut. Jangan kau tidak bimbang. Jangan kau tidak bimbang. Pakai akal sedikit. Pakai iman tu pun dah sangat tinggi. Paling tidak pakai akal. Pakai akal.
Jangan pakai nafsu pun, pakai dajjal pun tidak. Bahkan yang mereka pakai tahu nafsu pengecut, yang penakut, yang bodoh. Itu yang mereka pakai. Sehingga mereka jadi boleh terpengaruh dengan dajjal. Paling-paling tidak pakai nafsu yang pintar. Okey juga. Pakai kepintaran. Pakai hukum. Pakai akal. InsyaAllah selamat. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah dajjal atau ujian ini akan menggoncangkan keimanan seorang, itu yang paling takut ya. Itu yang paling takut. Itu yang paling takut. Iman yang paling digoncangkan ya. Oleh kerana itu, janganlah ada di kalangan umat Islam ini orang yang berkata, saya tak apa. Saya dapat melawan dajjal. Itu yang dibimbang. Yang tak worry itu yang bimbang. Yang worry itu yang selamat. Yang worry itu apa? Yang cemas, yang takut. Itu yang selamat. Kau merasa sudah okey, dah jatuhlah. Sebab itu dia tak kacau kau. Kau rasa selamat. Hanya rasa selamat. Tetapi hakikat tidak selamat. Ya. Saya dapat melawan dajjal. Jangan sekali-kali ada yang berkata demikian. Jangan ada orang yang berani berkata demikian. Kerana sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan keimanannya ketika berhadapan dengan dajjal. Jangan ya, kalau sampai dia keluar nanti kata dajjal sudah sampai di Parit Raja. Dajjal sudah sampai Tampines Point. Dajjal sudah sampai ke Shah Alam. Dajjal sudah sampai ke Damansara. Jangan kau pergi tengok. Nak tengoklah, ingat juga beribu-ribu tahun dah sebut nama dia kan. Nak tengok juga yang macam mana ya. Kalau boleh aku nak terekam dia. Kalau begitu, nak tengok aja. Jangan. Kau tengok saja muka dia. Kau tengok dia. Kau tengok aja. Kau terus bilang, wahai Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Begitu dia punya pengaruh. Dia punya begitu. Begitu dia punya mempesonakan. Dajjal keluar. Kita tengok dalam internet kan. Dajjal. Kau search Dajjal. Keluar matanya satu. Search. Tengok. Ini diorang tengokkan muka dia. Kononlah ini gambar lukisan. Matanya sebelah terpelet, sebelah terpelohong. Ini pun. Dia tak kayak gini Dajjal. Kalau kayak gini orang putih pun ngeri. Orang putih kan suka yang handsome, yang lawa-lawa. Dajjal kalau keluar, walau matanya sebelah sekalipun, tapi dia punya pesona, lebih pesona. Kalau ada artis yang handsome, dia lebih handsome. Mustafa Ma'ruf pun kalah. Tahu Mustafa Ma'ruf? Mustafa Ma'ruf pun kalah. Dajjal punya handsome, lebih handsome lagi. Kalau ada satu ahli politik yang pintar, yang bijak, dia lebih mengatasi. Orang dengar cakap dia terpesona. Kalau dia masuk parti bertanding pilihan raya, semua satu dunia akan pilih dia. Belum pilihan raya, dia dah menang. Dia jadi presiden. Allah. Begitu. Semua terpengaruh. Semua terpengaruh. Na'udzubillah. Begitu mempesonakan. Tengok dia saja. Na'udzubillah. Dia kebalikannya Nabi Muhammad ya. Bagaimana orang kalau pandang Nabi Muhammad terus dapat iman. Terus yang tadi orang bilang dia ini penipu, ini pembohong, ini kena sihir. Terpandang. Ini bukan wajah pembohong. Dan Nabi, the real one, wajah tak pembohong. Dajjal kau akan pandang personanya something like that. Tetapi dia pembohong. Kau akan pandang ini bukan wajah pembohong. Ini wajah penyelamat. Tapi dialah pembohong dan dia bukan penyelamat. Itu beza dia dengan Rasulullah. Tapi tarikannya tu, orang akan terus terpesona dengan Nabi, beriman dengan Nabi, syahadat dengan Nabi kan. Orang-orang zaman jahiliah dulu kan. Mereka pandang Dajjal, something like that. Mereka akan pandang, tapi Nabi real. Nabi benar. Nabi bawa kebaikan. Nabi bawa keimanan. Dia the opposite. Tapi tarikannya, orang akan tertarik. Sebagaimana orang-orang baik akan terus luntur kejahatannya apabila pandang Nabi. Begitulah orang-orang jahat akan luntur imannya apabila pandang Dajjal. Tak dipandang kecuali baiknya sahaja. Begitu efeknya. Jangan kau bilang dia Dajjal fitnah apa semua. Dia tak nampak yang nampak fitnah. Dia tidak tahu yang fitnah daripada zaman Adam sampai akhir zaman. Dia tak tahu ini fitnah paling besar. Dia tak tahu tipu daya. Dia nampak hanya tengok
Engkaulah penyelamat aku. Engkaulah hero aku. Engkaulah yang aku dambakan. Terhurai segala masalah aku dengan pandangmu. Tengok aja muka dia dipanggil raja terus, kau akan tengok dia Rabbul Alamin. Kau bilang, na'udzubillah min dzalik. Lindung ya, lindung. Tak nak, dari sekarang kau jangan Rabbul Alaminkan dia. Kau pegang kepada Rabbul Alamin. Kau tahan ujian daripada Rabbul Alamin. Kau teguhkan imanmu pada Rabbul Alamin. Maka kau tidak akan terpedaya dengan dia. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita supaya berlindung dengan Allah Taala dari golongan Dajjal, dari godaan Dajjal. Seperti yang diajarkan oleh baginda dalam doa tahiyat akhir yang sunat, doa itu kita baca setiap kali kita sembahyang, fardu ataupun sunat. Jangan tinggal, especially sembahyang fardu. Jangan tinggal. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya fitnah Dajjal tersebut. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada siksa api neraka jahannam dan daripada siksa kubur dan ujian kehidupan dan ujian mati. Dan aku berlindung dengan kau daripada kejahatan Dajjal. 5 perkara minta lindung oleh Allah Ta'ala. Lindung di Allah Ta'ala daripada azab jahannam, azab neraka, azab kubur, ujian hidup, ujian mati dan juga fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Itu yang paling ditakuti. Disamatarakan dengan azab neraka. Azab fitnah Dajjal boleh bawa pada azab neraka, boleh bawa pada azab kubur, boleh bawa pada fitnah hidup, boleh bawa pada fitnah mati. Itulah fitnah Dajjal. Itulah fitnah Dajjal, dilindungkan. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini juga membawa arti peringatan terhadap umatnya supaya mereka berhati-hati kalau bertemu dengan Dajjal dan supaya mereka memahami besarnya ujian Dajjal itu hingga perlu semua umat untuk senantiasa meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala pada setiap kali mereka sembahyang. Setiap kali mereka sembahyang kena minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Ya. Kalau bertemu dengan Dajjal zamannya tu, maka kena jaga-jaga sebelum bertemu dengannya. Kalau kau nak bertemu dengan, nak ngadap dengan harimau, dah depan dengan harimau baru kau nak siapkan pistol kah? Dari jauh ni kita nak pergi sedang, ada harimau sedang mengamuk, ada harimau hutan sudah masuk ke pekan, sedang nak gitu. Sebelum kita masuk, kita jalan-jalan ke? Sempat tengok kedai ke? Kau tak tengok setiap corner kecuali kau cari ada belang tak, ada belang tak, ada belang tak. Siap siaga dengan tombaknya, siap siaga dengan senapangnya, siap siaga dengan apa semuanya begitu. Senantiasa. Belum nampak harimau tapi kau punya siap siaga dah ada. Begitu. Boleh nak pergi sana tengok dulu rimau dulu. Tengok, semua kata tengok rimau macam kucing rupanya, cantik. Kau pun tengok dia pun macam jinak, kau dekat dengan dia kau kena makan. Begitu ya. Dari jauh kau kena tengok dan kau kena cuba cium bau-bau harimau. Cuba tengok tanda-tanda kalau ada kewujudan harimau di tempat lokasi mana. Tengok ada tulang rangka haiwan dah tinggi. Ni tanda harimau dah terkam. Tengok rangka-rangka manusia dalam kehidupan sebelum Dajjal. Rangka-rangka keimanan yang dah dikompos, dah busuk keimanan satu kaum. Yang dah patah-patah amalan satu kaum. Itu semua tu adalah bekas-bekas terkaman Dajjal dan kuncu-kuncunya. Kau tengok ini sudah ada tanda di-attack oleh Dajjal, sudah ada tanda digigit oleh Dajjal, sudah ada tanda dipintal oleh Dajjal, sudah ada tanda diterkam oleh Dajjal. Semua tengok. Macam kau nak track harimau lah. Macam kau track harimau, kau tengok tanda-tandanya. Kau tengok ini ada rusa dah tinggal separuh. Ini ada kambing sudah berdarah. Ini sudah ada begitu. Kau tengok ini ada iman sudah parah. Kau tengok dan kau elak. Dari sekarang, bukan hanya kau tengok dia saja kau sebut tentang begitu ya. Dari sekarang kau elak. Kau tengok macam mana rusa itu boleh sampai kena terkam dengan harimau. Kau tengok macam mana kambing ini boleh kena terkam dengan harimau. Kau tengok macam mana golongan ini dah boleh kena tipu dengan di ayah Dajjal. Kau tengok macam mana golongan ini sudah mengiyakan Dajjal. Dari sekarang kau dah tengok.
Yang kau dapat selamatkan, kau selamatkan. Yang kau tak dapat selamatkan, save yourself, kata Nabi. Save your own self. Selamatkan diri anda sendiri-sendiri. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga ini menjadi satu pedoman bagi diri kita dan semoga kita dapat tetap iman dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri daripada segala maksiat. Mudah-mudahan kita selamat. Kekasih kita Nabi Muhammad.